إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم. Yang saya kasihi Tuan Imam, seluruhnya pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, ustaz-ustaz, Tok Bilal, seluruhnya para jemaah yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muslimin saja kan? Ada kat bawah? Oh, ada. Baik. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan juga selama-lamanya setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita datang hadir ke surau ataupun ke masjid untuk mendirikan solat fardu secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita mendengar sedikit pengisian, perkongsian, menggunakan nikmat yang Allah bagi juga, penglihatan, pendengaran, kaki, tangan dan segalanya, untuk kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan untuk memberikan peringatan bagi diri kita sendiri, ataupun disebut sebagai tazkirah, yang sebagaimana disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, berikanlah peringatan dan sesungguhnya peringatan itu perkara yang bermanfaat bagi orang mukmin. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan usaha gigih baginda melaksanakan tuntutan tanggungjawab sebagai seorang nabi dan rasul, Islam itu sampai dalam keadaan yang baik kepada kita semua sehingga ke hari ini. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan. Kerana dengan nikmat tersebut melayakkan kita untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Mana ada harta apa benda sekalipun yang kita dapat kecapi atas muka bumi ini yang boleh membawakan kebahagiaan dunia akhirat, ataupun kunci utama dia, tak ada dah kunci lain melainkan iman dan juga Islam. Islam dan juga iman. Tanpa iman dan juga Islam, maka kita tidak akan Allah SWT tidak akan kasih kepada kita, dan jangan kita impikan untuk kita mendapatkan ganjaran dunia dan akhirat. Tidak.
Itu nikmat besar bagi kita semua. Sebab tu nikmat ini kita jaga dengan baik. Nikmat yang Allah bagi, kita ni boleh dalam keadaan Islam sedemikian rupa. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Tambah pula dengan keimanan. Kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Rasulnya, Nabinya, para malaikat dan segala-galanya yang Allah tuntut kita beriman, kita masih lagi pegang dengan iman tersebut. Itu nikmat yang besar bagi kita semua. Dalam keadaan kita sekarang ni, muslimin, muslimat, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai ujian yang masih lagi berlega, ujian di sekitar kita ini. Kita diuji dengan penyakit COVID-19. Dalam masa yang sama, Allah uji sebahagian tempat, khususnya di Malaysia ni, dengan banjir yang begitu besar. Banjir yang begitu dahsyat, begitu besar. Itu merupakan ujian bagi kita semua. Ustaz, kenapa pula ujian kat kami? Kami duduk kat Kampung Jiah. Yang kena tu dekat Selangor. Ujian juga bagi kita. Sebab Allah turunkan bencana dekat Selangor, dekat Pahang. Yang terbaru ni dekat Melaka. Ujian bagi kita tu sebab apa? Ujian bagi kita ni sama ada kita ni boleh bantu mereka ke tidak. Dalam keadaan orang Islam berada dalam kepayahan, kesusahan, kita ni sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian untuk mengeluarkan duit. Kita ni mampu ataupun tidak. Ujian pula kita melapangkan masa untuk mendoakan mereka. Ujian. Allah nak tengok dalam keadaan kita senang, orang lain susah, kita buat apa? Kita bantu duit ataupun tak? Kita bantu mendoakan mereka ke tidak? Waktu kita ditimpa susah, kita mengharap ataupun tidak doa daripada orang? Kita harap. Kita harap ataupun tak duit daripada orang? Kita harapkan. Tetapi waktu kita senang, Allah bagi kelapangan ataupun Allah tak uji kita dengan ujian sedemikian rupa, itu juga merupakan ujian untuk kita bantu mereka dalam keadaan kesusahan. Sama juga dengan luar negara sekalipun tak. Dekat Syria, Palestin tu diuji. Ada satu hamba Allah ni baru balik daripada Syria, seingat saya tak. Diceritakan. Dia cerita dekat Syria tu keadaan dia ni misi bantuan ni. Sahabat kita juga. Dia pergi sana, dia cerita, dia balik di situ. Keadaan teruk tak teruknya, orang kat luar negara yang sangat memerlukan makanan, bantuan makanan yang bagi kepada mereka tu, selepas dia buka keluarkan makanan, dia simpan kotak tu. Sampai orang yang misi bantuan tu tanya, nak buat apa simpan kotak ni? Kalau kita orang bagi bantuan, kita ambil isi, kotak kita buang. Kita buat bakar api. Tetapi kat Syria tu, dia buat apa? Simpan, dia kata dia simpan supaya nanti kalau tak ada makanan ni, dia akan ambil kotak tu untuk rendam dan dia makan. Kita tak sampai tahap macam tu tak. Makan kotak pun tak pernah. Tak pernah makan kotak. Saya seumur hidup saya tak pernah makan kotak. Dah umur hampir 30, tak pernah makan kotak ni. Tak tahu pula dalam ni masih ada makan kotak. Ubi kayu biasa kita dengar. Tapi kotak tak biasa kita. Nampak? Itu keadaan muslimin, muslimat kita di luar negara tu. Sedang diuji oleh Allah SWT. Bertepatan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala saya baca sebentar tadi di muka surat yang ketiga, surah As-Sajdah, yang seringkali kita dengar, sekurang-kurangnya sekali kita dengar tak? Waktu hari Jumaat tak? Pagi Jumaat tu kebiasaannya, bukan kewajipan, kebiasaannya ataupun menjadi sunnah, imam membaca surah Sajdah dan sujud sajdah. Akhir ayat ataupun akhir muka surat atas sekali, Allah SWT berfirman, walanuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Maksudnya ataupun mafhum daripada ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bencana ataupun azab yang adna. Adna ni dalam bahasa Arab, terjemahan mudahnya azab yang rendah. Adna ni kalau meja ni bahagian bawah disebut adna, maksud bawah, bahagian bawah. Sebelum Allah menguji dengan azab yang besar, akbar disebut itu.
Dunal azabil akbar. Allah azab yang besar. Uji dengan azab yang kecil sebelum Allah datangkan azab yang besar supaya apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kita ini kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepadanya. Ayat yang sangat baik bagi kita. Sebelum tu kita tengok terlebih dahulu tak? Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Taala melalui tafsiran para ahli ulama. Ada beberapa pandangan tak? Azabil adna ni dengan maksud apa? Ada dua pandangan. Pertama, azabil adna dengan maksud azab ataupun bencana ujian dalam dunia ni ataupun atas muka bumi ni. Semua itu dikira sebagai azab adna, azab yang biasa bawah. Akbar, azabil akbar kat situ dengan maksud apa? Dekat akhirat. Azab besar dengan maksud akhirat nanti. Pandangan yang kedua, disebutkan azabil adna ni dengan maksud ujian-ujian yang kecil. Seumpama apa? Kita ini diuji dengan penyakit selsema. Besar ke ujian? Kecil je, kat hidung je pun. Bukan seluruh badan, kat hidung je Allah uji. Allah sumbatkan dengan air tak? Kita susah nak bernafas. Tunduk pun rasa tak selesa, sujud pun rasa tak selesa. Nak bercakap pun suara jadi lain. Azab kecil tu. Baru kecil. Jadi akbar dia apa? Akbar dia seumpama banjir besar. Na'udzubillah, datang ujian wabak Covid ni. Ini azab yang besar tuan-tuan. Kerugian yang sangat-sangat besar. Kita mungkin tak terasa. Sebahagian daripada kita ni sangat-sangat terasa. Waktu kita PKP macam mana kita rasa? Saya duduk kat hotel, balik pada Mesir 2 minggu. Sebelum nak masuk hotel, saya cakap kat isteri saya, seronok cakap. 2 minggu duduk hostel. Rasa seronok. Tak pernah lagi sebelum ni duduk hotel 2 minggu. Paling kurang 2 hari. 2 hari tu pun jenuh bayar. Ini dapat 2 minggu free. Majlis agama tanggung. Seronok lah cakap. Masuk hari pertama seronok. Masuk hari kedua seronok lagi. Masuk hari ketiga anak sakit perut. Masuk hari keempat isteri saya sakit perut. Masuk kelima bapak-bapak sakit perut. Masuk hari ke-6, ke-7, ke-8 semua tu kita rasa macam apa? Tak tahu nak buat apa. Bayangkan tak ada tingkap ni, mana ada buka macam ni. Tutup semua, pintu tutup, nak keluar tak boleh. Kalau keluar makan orang hantar. Cuba bayangkan kita duduk dalam rumah kita 2 minggu tak boleh keluar, rasa apa? Badan rasa lemah, perut rasa sakit. Macam-macam dugaan. Kita rasa sakit tak? Maka itu kita ni Allah bagi tempat yang agak selesa pun kita rasa azab. Tak? Apatah lagi orang yang kena Covid tu, tengok sesak nafas macam mana tak? Doktor-doktor, usahawan, tok-tok, budak-budak kecil yang kena rasa macam mana? Melentang tak boleh, menerap je yang boleh. Menerap pun rasa sesak nafas. Kita tak kena lagi ni. Azab yang besar. Maka azab kecil ni seumpama selsema, demam. Maka azab kecil tersebut, pandangan pertama ataupun kedua, tujuannya untuk apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Sebelum ditimpa azab yang besar oleh Allah Subhanahu Taala, maka kita kembali kepada Allah. Sebab tu tak kala kita kena demam sesema sekalipun tak, sikit je. Ingat balik dengan dosa-dosa yang kita buat tak? Allah tak turunkan sesuatu penyakit, tak turunkan sesuatu ujian itu tanpa ada sebab. Pastinya di situ ada sebab. Boleh jadi sebab itu berpuncanya daripada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu Taala firman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di dunia, di atas muka bumi, laut ataupun darat ini puncanya dengan usaha manusia sendiri. Puncanya manusia. Samalah penyakit kita pun tak. Sesama betul. Puncanya adalah daripada kita. Kita tidur malam tak pakai baju. Tala kipas tu betul-betul kat dada. Sakit tak kita. Malam-malam lewat malam keluar rumah demam. Tak tahan. Hujan tak hujan, panas tak panas, duduk kat luar, main entah buat apa, demam. Punca daripada kita. Dan ujian tersebut tujuannya untuk apa? Kembali kepada Allah Ta'ala.
Sakit sesemua, ingat mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tak? Sama juga dengan kita demam. Tak? Kita demam ni rasa seksa tak? Seksa tak? Badan kita nak keluar peluh pun susah. Waktu tersebut kita rasa macam-macam. Ni Allah nak cabut nyawa dah ni tak? Tambah-tambah hidung tersumbat, batuk teruk. Badan pula lemah. Kita rasa, tak lama dah ni. Baru kita ingatkan kematian. Waktu kita sihat, kita ingat tak? Payah tuan-tuan. Susah. Tak? Dalam tempoh setahun, berapa kali Allah bagi dengan demam, penyakit demam? Beberapa kali je. Tak? Waktu tersebutlah pegang tasbih. Waktu tersebutlah sembahyang cepat. Waktu tersebutlah kita baca Quran banyak. Waktu tersebut. Betul tak? Betul. Saya ada jumpa seorang pakcik tak? Seorang pakcik. Waktu saya hantar barang. Saya kerja kat sini, hardware Haji Nasir ni kan. Dia pergi hantar barang, jumpa seorang pakcik ni, kaki dia kena potong. Pergi jumpa pakcik tu, dia kata. Sebelum saya balik, saya tengok dah, nampak, tahu dah dia tu kaki tak ada. Lepas tu cakap buat saya, sini kejap. Dia panggil. Saya sepatutnya kena kerja masa. Maksudnya kena cepat lah. Ini bukan waktu apa? Waktu menziarah. Tak apa saya pergi. Tak baik orang panggil, tak datang, tak elok. Datang dia kata. Dia tanya, minum air Red Bull lah tanya. Red Bull ke apa saya tak tahu. Macam Livita gitulah. Air yang kandungan gula dia tinggi, dia kata. Saya tak minum, dia kata. Jangan minum, dia kata. Sekali pun jangan minum, dia kata. Pakcik dulu punca boleh potong kaki ni sebab tu kan. Red Bull tu kandungan gula dia tinggi. Kebiasaannya orang minum tu waktu nak pergi jalan jauh. Sebab apa? Badan dia jadi tenaga kuat. Stamina dia. Dia kata, hari-hari minum. Siap belanja orang sekeliling lagi minum. Dia kata. Tak lama lepas tu, datang penyakit sarah, tambah dengan kencing manis. Allah tarik nikmat kaki. Waktu tu sebut dia kata apa? Jangan tak. Minum manis jangan. Dah potong kaki tak? Waktu tu dah potong kaki tak? Dia nasihat kat saya lah. Tak apa. Itu selepas mana Allah uji dengan Allah tarik nikmat. Baru kita rasa, ya Allah, Tuhanku. Waktu tu kita cuba bayangkan keadaan kita tak ada kaki. Macam mana rasa tak? Pernah sekali tak saya tak ada tangan tak? Tak ada tangan, minta ya Allah bangun semayang tak ada tangan. Bila tanda tangan tu saya tengok tangan, ya Allah. Ni tangan ni boleh gerak lagi ni. Ada lagi. Kalau Allah buang tangan ni. Nak angkat tu dah tak boleh dah. Pekerjaan lain macam mana? Macam mana kita nak sara anak bini kita dengan makan? Tak. Pernah tengok orang tak ada tangan? Pernah tak tangan. Susah, seksa tak. Maka nikmat ni Allah bagi, Allah pinjam sekejap. Tak? Maka di sini ingin disebutkan apa? Bahawasanya azab yang kecil tu sebenarnya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada dua perkara yang penting tak kalau kita diuji ataupun kita melihat ujian tak, yang sedang melanda di sekitar kita. Contohnya kita melihat ujian dekat Selangor, kita melihat ujian dekat Pahang, kita lihat ujian dekat Melaka. Apa yang kita kena ambil iktibar? Dua perkara. Ustaz saya sebut dua perkara kena ambil perhatian. Pertama, ambil iktibar dari kejadian tersebut dengan maksud bagaimana keadaan tersebut boleh berlaku. Sebagaimana yang saya sebut tadi, usaha ataupun sebab punca berlaku perkara tersebut adalah puncanya daripada manusia. Tak boleh lari pada itu, tuan-tuan. Pergi ikut mana pun salah kita. Bukan kita nak salahkan mereka, tak. Kita tengok diri kita ni. Apa-apa yang berlaku ni semuanya salah kita. Bukan salah Allah Ta'ala. Allah SWT tidak ada salah. Semuanya salah kita. Tak. Jadi iktibar pengajaran dia kita ambil tak. Saya datangkan contoh di luar negara tak pernah berlaku. Sama juga satu tempat tu ditenggelamkan oleh Allah SWT.
Ini dari sudut sains saya tak nak bincang kat sini. Tak. Sudut sains dengan maksud apa? Macam mana boleh jadinya banjir? Tak. Longkang tak cukup. Tak. Macam mana boleh tersumbat? Itu saya tak nak bincang kat sini. Bukan bidang saya. Saya bincang pun saya kira ramai yang tak faham. Sebab saya cerita benda yang merapu. Tak. Macam mana boleh berlakunya tsunami, gegaran dalam laut dan sebagainya, saya tak nak bincang. Macam mana berlaku banjir, satu banjir yang besar dekat Indonesia dulu, satu tempat tu habis semua tenggelam. Bila diselidik balik, sebenarnya tempat tersebut adanya kejadian-kejadian perkara maksiat yang tidak dicegah. Maka iktibar kepada kita semua yang melihat ni iktibar. Nanti saya detailkan satu persatu tak. Ini tujuannya bukan nak tunding jari, ambil iktibar. Dan saya tak kata semua orang yang berada dalam tempat musibah tu semuanya buat maksiat, saya tak sebut. Saya bahaskan. Perkara tersebut iktibar bagi kita tak. Apa yang berlaku tak di Indonesia contohnya satu tempat ni, saya tak sebut nama tempat tak. Kenapa berlaku kejadian banjir yang boleh membinasakan satu penduduk, satu tempat qaryah tersebut? Bila dikaji tak, kenapa? Pernah satu ketika sebelum berlakunya banjir tu, ada seorang ustaz datang situ. Mereka buat apa? Mereka halau ustaz tu balik. Ustaz tu datang nak mengaji. Tetapi apa yang dia buat? Dia halau balik. Nak ajak, ini kena jaga baik-baik ni tak. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-38 tak. Pernah saya terangkan banyak tempat tak. Tentang wali Allah Taala ni. Wali Allah Ta'ala ni, sekiranya kita memerangi dia, Allah isytihar perang dengan kita. Tuhan kita isytihar perang dengan kita. Kalau Amerika serang kita pun kita tak sehebat mana Allah Ta'ala serang, memerangi kita tak. Ni kita bimbang tak. Wali Allah ni siapa tuan-tuan dan puan? Wali Allah ni adalah mereka yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jangan kita duk bayang wali Allah mereka yang terbang jalan atas air. Itu lain bab. Itu karamah ke, saya tak nak bincang bab tu. Tetapi ulama sebut mereka yang disebut sebagai wali Allah adalah melaksanakan perintah Allah, tinggal perkara yang dilarangkan Allah. Sebab tu setiap daripada kita ni kena saling hormat menghormati antara sesama lain. Mereka-mereka yang bergelar ustaz yang mengajar sebagai itu, kita kena hormat. Mereka yang selain daripada tu, tok-tok imam, kawan-kawan kita juga kita kena hormati dia. Kita bimbang mereka yang tidak menjadi imam, tak. Sebenarnya itu adalah wali Allah yang sebenar. Tak. Bukan kira duduk depan ke duduk belakang, tak. Bukan duduk cakap ke duduk dengar, tidak. Imam. Jadi bukan dilihat macam tu. Tak. Jadi makmum ke jadi imam itu bukan kelebihan yang besar untuk itu diiktibar sebagai wali Allah. Tidak. Yang disebutkan wali Allah adalah mereka yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi menghormati antara sesama lain penting. Tak? Kalau orang nak menyampaikan dakwah seruan, jangan sama sekali kita tolak mentah-mentah, apatah lagi kita marah. Tak? Ini satu tempat je. Saya pergi hantar barang juga. Ini sebenarnya setiap tempat saya pergi hantar barang ni, banyak juga pengajaran yang saya dapat. Dia kata, siap dia cerita dalam keadaan yang bangga, bongkak lagi. Dia kata apa? Hari tu ada orang datang rumah saya. Dia nak ajak pergi solat. Dia kata. Saya kata, saya tak nak solat. Dia kata, amboi. Saya tak nak solat. Hebat? Hebat. Lepas tu saya cakap, saya nak solat, saya solat ke mana-mana pun boleh. Tak payah kat masjid pun tak apa. Tak payah kat surau pun tak apa. Dia kata, kenapa nak ajak saya pergi surau? Tu saya cakap dekat orang yang ajak saya tu, saya selalu semayang kat kuil ni kata. Hai cakap pakcik ni. Saya dah naik darah dah waktu tu. Bukan sebab nak marah apa, sebab dia mempermainkan agama tu. Pakcik ni cakap lebih kurang ni kan. Dia cakap macam tu. Dia kata, salah ke saya semayang kat kuil? Dia kata, saya semayang kat kuil tu, saya bukan niat nak sembah kuil. Dia kata, saya niat sembah Allah Ta'ala. Apakah bijak manusia macam tu tak? Pergi semayang kat kuil tu tak? Apa? Itu orang kata tak? Kalau nak bercakap ni jangan main cakap-cakap je.
Kalau nak marah pun jangan main marah-marah macam tu. Kalau kita tak ada ilmu, lebih baik kita diam. Tak? Orang yang ajak kita pergi semayang, kita kena layan dengan baik. Tak? Tak? Kita kena layan dengan baik. Kalau kita tak mampu nak ke masjid, cakap apa alasan kita. Tak? Jangan kita halaukan dia. Tak? Orang ajak kita buat baik. Tak? Tak? Orang ajak kita buat baik, kita halau mentah-mentah macam tu, dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita bongkak pula. Kita bimbang tak? Bimbang dengan ucapan macam tu. Ucapan-ucapan sedemikian rupa, Allah azab kita dengan azab yang sangat-sangat dahsyat. Tak? Tak? Macam tu jangan. Tak? Tuan-tuan, perempuan jangan buat macam tu. Tak? Dengar dulu orang nak sebut apa, nak bagi syarahan apa, dengar terlebih dahulu. Tak? Sebelum kita tolak. Tolak tak salah, tapi tolak dengan hujah. Kenapa dalilnya bagaimana sebagainya. Baik. Maka di sini disebut satu tempat tersebut mereka halau menyebabkan Allah turunkan bala ke tempat tersebut. Salah satu sebab. Ada satu tempat juga di Indonesia disebut. Kenapa diturunkan bala, rupanya terlalu banyak maksiat, pusat-pusat hiburan yang dibuka tanpa ada tentangan. Tanpa ada tegahan. Jadi di sini disebutkan bahawasanya dalam hadis disebut, dua syarat Allah datangkan bencana besar pada kita semua. Pertama, maksiat berleluasa. Yang kedua, tidak ada tegahan ataupun larangan daripada orang sekeliling. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringkali saya ingatkan, terutamanya pada musim-musim kita ditimpa musibah ni, kena ingat baik-baik mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Allah perintahkan malaikat ini untuk datang ke satu tempat, untuk datang bawa bencana. Musnah ke tempat tersebut, Allah perintahkan malaikat. Tiba-tiba malaikat nampak ada hamba Allah ni sedang melakukan solat. Lakukan solat. Malaikat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, apabila aku nak mendatangkan bencana kepada satu tempat, nak azab satu tempat tu, tiba-tiba aku lihat adanya orang sedang melakukan solat. Allah firman apa? Hancurkan dia sekali. Ini yang kita bimbang ni, tuan-tuan, perempuan. Ini yang kita bimbang. Apa salah orang yang solat tu? Solat salah ke? Bukan salah orang yang solat tu. Solat, perbuatan solat tak salah. Yang salahnya, dia tak ada usaha untuk menegah perkara yang mungkar. Syarat nak ditimpa musibah besar, pertama, maksiat itu telah pun berlaku secara berleluasa. Yang kedua, tidak ada tegahan. Sekiranya, sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Tiga step ni kena ada pada diri kita. Tangan dengan maksud kuasa. Kita ada kuasa, ada jawatan kat mana-mana, gunakan jawatan tersebut untuk menegah perkara yang mungkar. Kalau tidak, kita gunakan mulut. Dengan maksud kita memberikan nasihat yang baik. Yang kuat tangan tu, jangan ingat tangan tu pukul, bukan. Kuasa dengan maksudnya tegah dengan baik tak? Cara dengan baik tak? Ini semua ingat tangan tu semua nak ditangankannya. Tak boleh lah, tak? Simpan. Takut kita yang kena azab pula tak? Sebab kita pukul orang tak tahu pasal. Yang terbaru ni video tak? Penagih dadah ke apa, seingat saya. Ni ambil pengajaran juga. Ni jangan guna tangan sesuka hati. Pukul orang merompak mencuri, saya tak ingat. Pukul dua orang, ada video sebar. Pukul sampai mati dia. Habis tu, yang mati tu, mati. Yang memukul sampai mati tu, dia pun kena gantung sampai mati. Ni jangan suka-suka guna tangan ni tak. Tangan ni guna elok-elok tak. Dia tumbuk, mati kawan tu. Kita yang ke dalam, dan kita naik tali gantung. Na'udzubillah min zalik. Itu hati-hati. Kuasa bukan dengan maksud pukul. Pukulan-pukulan ni guna dengan baik tak. Bukan pukulan sesuka hati tanpa ada sebab yang besar ataupun kuasa kita dan sebagainya. Kalau tak boleh dengan mulut, dengan maksud kita nasihat baik-baik. Kalau tak boleh juga tak, maka kita benci dengan kemaksiatan yang sedang berlaku. Jangan simpan niat pula, elok ada disko tempat ni. Tak, elok. Ada masa lapang nanti
Rasa-rasa macam nak pergi juga tu. Pulak dah. Tegahan hati mana? Tak ada dah. Simpan niat nak pergi. Bukan tegahan hati, simpan niat nak pergi. Elok. Ada benda-benda tak elok kat kampung ni. Ada benda yang dia nak buat nanti ni. Itu tak boleh. Tak. Sepatutnya kita tegah dengan hati kita sendiri. Tak. 3 perkara tu. Sebab tu, tak. Sebahagian para ahli ulama ni, tak, menyatakan kewajipan amar ma'ruf nahi munkar ini diletakkan nombor 6. Tak. Selepas rukun Islam. Yang pertama, mengucap tak. Yang kedua, solat 5 waktu tak. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, tunaikan zakat. Yang kelima, menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Ada yang meletakkan amar ma'ruf nahi munkar itu yang ke-6. Bukan saya tambah rukun Islam, tidak. Dari sudut keutamaan dia. Tak. Keutamaan dia diletakkan tempat yang tinggi. Sebab apa? Sebab perkara tu sangat-sangatlah pun penting. Ustaz ni bawa ajaran baru pula dah, ada 6 rukun Islam. Tidak, bukan tuan-tuan. Keutamaan dia, ada sebahagian ulama yang membahaskan sedemikian rupa. Sebab perkara tersebut sangat-sangat penting. Tak. Dalam keluarga kita, tak, ada perkara yang tak baik yang ahli keluarga kita buat, maka kita tegah terlebih dahulu. Tak. Di sekeliling kita ni ada perkara yang tak baik sedang berlaku, kita tegah. Jangan bagi perkara tersebut berleluasa. Yang kadang ada dalam kalangan keluarga kita, yang banyak berlaku kat kampung apa dia? Perbalahan tak. Timbul pula isu tegur apa? Jaga tepi kain, bukan isu jaga tepi kain. Kita bimbang bila kita tak tegur, tak tegah, dengan kita nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu taala. Sebab tu hati-hati tak. Kita kadang-kadang di kampung jamuan tu dahsyat tak. Teguran khatib dia, Ustaz Salahuddin tak. Ustaz Saleh. Ustaz Saleh tu sangat-sangat dahsyat tak. Dia khutbah tak ada teks. Tapi teguran dia sangat-sangat menyentuh hati orang-orang yang datang. Baru ni ditegur tentang apa? Tentang perempuan-perempuan yang duduk di kampung tak pakai tudung dia kata. Ni memang disebut dalam khutbah. Dia sebut saya tak hidup ni dah lama dia kata. Dulu orang tak pakai tudung ni menyorok-nyorok. Sorok-sorok nak keluar rumah. Tapi sekarang saya tengok lalu depan saya je dia kata. Dia marah macam tu. Memang betul perkara ni tak kala dah berleluasa, jangan kita biar. Biasalah budak zaman sekarang memang tak nak pakai tudung. Pula salahkan zaman pula dah. Hak kita untuk menegur mana tuan-tuan dan puan? Ini kita bimbang tak. Ada satu tempat lagi tak. Didatangkan oleh Allah Subhanahu taala bencana disebabkan penduduk tersebut, orang yang berada dalam qaryah tersebut, hal keadaan mereka ni sombong. Dengan maksud apa? Mereka ni Allah bagikan kekayaan, Allah bagikan nikmat yang banyak pada mereka, tetapi mereka sombong. Bukti ada. Tak. Sahabat saya pernah menetap kat situ dan disebut, kalau nak menyewa kat situ dia kata, jangan lewat bayar sehari, dia akan kena halau. Orang Islam tu buat sewa rumah, lewat bayar sehari, halau daripada rumah tu. Mana hati kita dengan orang Islam? Memang betul salah dia, tetapi kena ada hati kita dengan orang Islam. Kasih sayang antara satu sama lain tu mana? Sebenarnya tak kala adanya ataupun wujudnya hubungan hati antara satu sama lain itu mendatangkan rahmat Allah, menurunkan rahmat tak? Rahmat daripada Allah turun disebabkan apa? Kita ni saling kasih mengasihi antara sama lain. Terutamanya jiran kita tak? Ni kadang-kadang jiran kita pun tak kenal tuan-tuan. Jiran kita sendiri pun kita tak kenal. Tak? Mana apatah lagi nak bagi kebajikan. Tak? Ni antara kita ni jaga hubungan baik-baik. Pertama disebab apa? Kita bimbang. Tak? Bila kita ni bermusuhan, tak jaga hubungan antara satu sama lain. Sahabat-sahabat kita ditimpa musibah, kita tak boleh nak bantu. Tak ada rasa nak bantu. Sebab apa? Hubungan baik tu tak ada. Malah kita melantakkan dia lagi. Tak? Melantak ni maksud apa? Memang perangai dia huduh macam tu. Elok pun ditimpa musibah. Perangai kita tak. Ini hati-hati. Kita bimbang kesombongan, bongkaknya kita itu rasa langsung tidak ada ihsan kepada orang
mukmin menyebabkan satu tempat itu Allah datangkan bencana. Nauzubillah min zalik. Ini sebenarnya terdapat dalam satu kitab Jawi. Rahsia ni saya sering kali saya bawa luaskan. Tak. Sesuatu tempat itu kita nak tengok tak? Kehebatan orang kat situ tak? Menjaga amal soleh tinggi di tahap yang baik atau tak, kita tengok tanaman di sekeliling ataupun haiwan ternakan kat sekelilingnya. Ini bila saya baca dalam kitab Jawi memang ada perkara ni. Kesuburan, ni kalau nak take note pun boleh take note. Dan kalau nak berkaji pun boleh kaji. Sebab berlaku dan juga terdapat dalam kitab Jawi sebut perkara tersebut. Kesuburan kesuburan tanaman dan juga haiwan ternakan di sesuatu tempat itu boleh menjadi lebih baik bergantung kepada penduduk kampung tu. Penduduk kampung tu kan maksud mereka ni bekerja keras itu lain. Keimanan, ketakwaan, ketundukan kepada Allah Ta'ala itu mempengaruhi akan subur. Jangan banding dengan orang kafir. Ustaz, orang kafir tu elok je, boleh lembu, boleh ni, boleh maju. Jangan banding macam tu. Tak. Kita ni orang Islam ni. Tak. Kita ni orang Islam, kena buat macam tu. Tak. Nak mengelokkan sebuah kampung, tak, tanaman, subur sebagainya, keadaan masyarakat sekeliling ataupun setempat tu, Allah akan datangkan, Allah akan turunkan rahmat dan juga rezeki yang melimpah ruah disebabkan apa? Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Bukan kita je, orang sekeliling sama. Tak? Ini tak? Memang terdapat satu kisah dalam kitab Jawi tak? Yang mana seorang pemerintah ni tak? Waktu pemerintahan dia ada dua fasa. Fasa di mana tempat tersebut betul-betul subur. Kambing bila diperah susu dia, ya Allah Tuhanku, banyak. Mudah untuk membiak. Tanaman sangat-sangat subur waktu dia memerintah. Kemudian beralih pada fasa kedua. Tanaman semakin merosot. Susu kambing, susu lembu tu semakin tidak ada. Bila dikaji puncanya. Perkara ni dirakamkan dalam kitab Jawi. Rupa-rupanya pernah berlaku satu kisah tak? Seorang raja ni beralih arah. Daripada dia tengok keadaan suasana subur, tanaman elok, ternakan semua membiak dengan baik, susu banyak, dia beralih arah, hati dia alih arah. Dia kata, nanti aku nak ambil kesempatan ni terhadap rakyat aku ni. Lepas beralih arah hati dia nak kenakan rakyat, habis tempat tersebut. Habis tempat. Macam mana dia boleh tahu? Tak? Sebab seorang pemerintah ni datang satu tempat, dia minta susu, dia nak beli susu. Bila tengok perahan daripada lembu ataupun kambing, seingat saya, ya banyak. Seekor lembu ataupun kambing tu boleh menghasilkan banyak bekas susu dia. Tiba-tiba tak lama dia datang balik. Selepas mana dia ubah niat tu, datang balik, dia nak beli susu, perah-perah dah tak ada. Susu sikit nak keluar pun susah. Lepas tu raja tu tanya orang sekeliling dia, kenapa jadi macam tu? Dia kata, rupa-rupanya ada wali Allah dekat situ. Tak? Tengok maksud apa? Orang yang betul-betul firasat orang mukmin. Dia dapat rasakan sesuatu perubahan yang berlaku kepada pemerintah dia. Dia tak tahu yang disebut tu adalah pemerintah tau. Jumpa dia saja tanya pergi kampung, kenapa jadi macam ni, keadaan jadi macam ni lah. Hari tu saya datang, susu banyak sebagainya. Tiba-tiba kali ni berubah. Orang tu jawab apa? Sebab yang besarnya adalah disebabkan pemerintah yang ingin mengambil kesempatan. Tersedak orang pemerintah yang tengah bercakap tu, yang orang tu tak tahu pun dia cakap dengan pemerintah, tersedak. Dia terasa sebab apa? Perkara tersebut memang berlaku. Memang niat dia. Ini berlaku dan dirakamkan dalam kitab Jawi. Jadi, berlaku dalam satu situasi. Seorang orang kampung dia cerita kat saya. Sebelum tu saya memang dengar ataupun pernah baca kitab yang menyatakan perkara tersebut. Bila saya tanya orang kampung tersebut yang cerita kat saya tu pun tak tahu pun yang perkara tersebut memang terdapat dalam kitab. Dia cerita apa? Kampung yang dia baru masuk satu kampung tu, dia pindah balik. Kampung tersebut ni pengajaran untuk kita. Kampung tersebut
Dia rasa, ada yang tak kena tau. Dengan masa apa? Tanaman payah nak menjadi. Sebelum ni dipindah ke tempat lain, okey tak? Tempat tu tanam apa pun tak jadi. Bila tanya orang sekeliling, buah durian pun lama dah tak berbuah. Buah pun kadang gugur. Tak menjadi, tanaman tak jadi. Tiba-tiba dia kata, guru dia pernah pesan, dia kata, tempat tersebut menjadi tidak subur bukan saja-saja, tetapi ada puncanya. Puncanya apa? Ada kemungkaran yang sedang berlaku dalam kampung tersebut. Dia cari rupa-rupanya ada satu rumah ni memang tempat orang melakukan zina. Seorang janda dan tempat tersebut seorang anak dara. Saya tengok antara dua tu lah. Memang orang-orang lelaki kampung tu memang suka masuk tempat tu dan buat perkara yang tak baik. Pakcik tu perasan dia pergi tegur. Tegur direct terus. Dia tengok orang lelaki masuk, dia pergi depan pintu, dia tanya buat apa orang masuk. Tegur terus. Dan setiap kali rumah tu akan diperhatikan. Dia perhati. Jangan bagi orang lelaki masuk. Buat apa masuk? Dalam tu perempuan. Apa tujuan kita masuk? Tegahan tu. Tak lama lepas tu dah. Tak lama lepas tu. Bila perkara tersebut dapat tahu, banyak pihak ambil tindakan. Alhamdulillah tak? Tempat tu semakin subur. Buah durian semakin baik. Tanaman semakin subur. Memang berlaku tak? Ini cerita benar yang berlaku dan sebenarnya perkara tersebut telah pun dirakamkan oleh ulama' di dalam kitab-kitabnya. Maka ini yang kita perlu ambil iktibar. Yang tadi saya sebut, bila ditimpa musibah dua perkara. Pertama, kita ambil iktibar tengok pengajaran. Yang kedua adalah ujian bagi kita tadi untuk kita bantu saudara kita. Tak boleh bantu banyak dari sudut kewangan, kita bantu sikit. Tak boleh bantu sikit, kita setiap kali berdoa, kita minta, Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau berikanlah kelapangan, kemudahan bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi ujian dan musibah. Itu yang kalau kita itu je mampu, kita buat perkara tersebut. Bagi ada hati kita sayang kepada saudara-saudara kita tak. Dan disebutkan oleh ustaz para asatizah. Ini untuk kita jangan salah faham tak. Bila ditimpa satu musibah ni akhir ni. Ditimpa musibah tu jangan kita anggap satu tempat tu semuanya pelaku-pelaku maksiat, tidak. Sebenarnya musibah ini akan turun dengan sebab dua perkara ni. Saya sebut apa? Sebabkan maksiat berlaku secara berluasa. Yang kedua, tidak ada langkah pencegahan. Ini punca utama. Jadi bila berlaku perkara tersebut, Allah datangkan bencana. Tak kala perkara tersebut berlaku, Allah datangkan bencana. Maka bagi mereka yang sedang melakukan maksiat, memang punca daripada mereka, Allah turunkan azab. Itu disebut sebagai azab. Bagi orang-orang sekeliling yang tidak secara langsung melakukan maksiat, itu dipanggil ujian. Ini tak bolehlah kita pukul rata satu tempat tu, tak boleh. Tak. Sebab itu kemungkinan ujian bagi penduduk-penduduk tersebut. Bagi Allah bagi mereka yang melakukan maksiat secara khusus, memang dia tahu dia pun melakukan maksiat, maka itu adalah azab bagi mereka yang sedang melakukan maksiat. Tujuannya apa? Tujuannya la'allahum yarji'un. Sekiranya kita ambil pandangan ulama yang menyatakan azabul adna itu sebelum datang azab besar itu di dunia dan azab besar nanti ke akhirat. Tujuannya untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita rasakan, kita ambil pandangan yang kedua pula yang menyatakan bahawasanya azab kecil itu adalah azab yang biasa-biasa macam sesemut demam. Allah datangkan azab yang besar seumpama banjir besar dan sebagainya, itu adalah bencana yang besar, azab yang besar. Maka itu tujuannya untuk apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Saya kira cukup satulah untuk perkongsian pada hari ini yang berkaitan dengan musibah yang sedang melanda kita semua ini. Mudah-mudahan kita ambil perhatian, iktibar dalam masa yang sama, menjadi kewajipan untuk kita bantu sesama orang Islam. Khususnya mudah-mudahan ada sedikit input yang boleh menambahkan keimanan, ilmu dan juga keimanan kita kepada Allah SWT. Mohon maaf salah dan silap. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.